Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari. Hari ini hari Selasa 13 Jun 2023. Wanita hari ini kembali bersiaran bersama saya Syahira Izzati Yaakob dan juga Fahrin Ahmad. Ya. Okey. Hari ini sebenarnya hari Selasa, ramai yang ternanti-nantikan kita. Dan ini kalau kita tengok apa yang ada di hadapan kita, kita akan persembahkan kepada anda. Hari ini apa kita nak kongsikan bersama penonton? Kita nak kongsikan bersama penonton adalah pelbagai menu nasi. Yang mana saya kira kenapa menu nasi, sebab nasi ni dia punya sifat adalah pelbagai. Kita boleh masak macam-macam dengan nasi. Kalau kita tengok kat depan kita ni, kita ada nasi ayam, kita ada nasi tumpang, kita ada nasi kerabu, ada nasi biryani, dan juga nasi lemuni. Saya first start dengan nasi lemuni. Lemuni. Kadang-kadang saya tahu nasi lemuni ni masa pertama kali saya makan, saya cakap apa nasi lemuni ni. Tapi kita akan ceritakan setiap satu daripada segala menu-menu yang kita ada ni. Sebab kata Syira tadi, sifat dia kan, sifat dia mengenyangkan, mengenyangkan dan mudah untuk dicari di seluruh Malaysia ni. Okey, tapi kalau kita lihat sebenarnya memang cukup menarik satu-satu. Dan okey, tak apa. Hari ni saya nak buat satu kelainan tau Syira bersama para penonton. Okey, bagi mereka yang berada di Facebook ataupun berada di kaca TV tapi dekat tengah anda ada telefon dan sebagainya, boleh buka ke Facebook kami WHI TV3, di mana hari ni kita bagi teka-teki ni dan kemudian anda perlu jawab. Okey. Yang pertama sekali. Tapi sebelum tu soalan pertama saya nak tanya. Nasi lemuni ni mana dapat nama dia, Farin? Kata pernah makan kan mesti tahu asal usul. Saya tahu jawapan dia, tapi saya nak tanya pada penonton. Okey. Nasi lemuni. Nasi lemuni. Nasi lemuni. Nasi lemuni. Bolehlah. Macam mana dia speaker lain tak jadi, dia punya punchline tak jadi. Tapi tak apa. Okey, itu antara yang terawal lah. Kami akan kongsikan lagi pertanyaan-pertanyaan kami kepada anda. Okey, tapi sebelum itu kita ke menu pertama kita. Apa kata kita saksikan terlebih dahulu kompilasi TikTok untuk hari ini. Kita saksikan. Jom kita tengok. To know you better, kinda hope we're here forever. There's nobody on the streets. If it's coming that the world ending, ain't no other way that I can stand it. Got all this time in my hands, might as well cancel our plans. Seribu senyum, seribu mada, mungkin dikuntum racun yang bisa. Seribu senyum, seribu mada, mungkin dikuntum racun yang bisa. Kalau terkorban jiwa merana, seribu sesal apa gunanya? Kalau terkorban jiwa merana, seribu sesal apa gunanya? Merdu didengar, indah dipandang, awaslah umpan di air tenang. Merdu didengar, indah dipandang. Resepi dan juga pelbagai cara masakan untuk sesuatu nasi itu. Okey, saya dah dapat tadi sebenarnya Syira. Okey, sekarang ni kita akan bersama dengan menu nasi lemuni bersama dengan Puan Nur Sheila. Puan Nur Sheila. Okey, tadi tanya macam mana dapat nasi lemuni. Dia main-main kan, dia kata, "Alah, macam mana dapat nama dia?" Nasi lemuni. Tapi saya bukan tu jawapannya. Kerana lemuni dia sebenarnya adalah sejenis daun sebenarnya. Sejenis daun. Mungkin John boleh perjelaskan kepada kita untuk memahamkan tentang nasi lemuni ni apa sebenarnya? Okey, silakan. Nasi lemuni ni dia sebenarnya macam nasi lemak. Rasa dia macam nasi lemak, cuma kelebihan dia punya kelainan dia, kita guna daun ni lah. Okay. Kita akan kisar daun ni masuk dalam nasi ni. So dia dah masak, dia jadi warna ni lah.
Tapi di sini nampak macam itu ungu-ungu kan? itu ringkas Ya. sangat tepat. Okey. Ni daun lemuni ni boleh saya sebut Boleh. Okey, Ini sangat daun bagus, lemuni ni Farid. sebenarnya mungkin apa khasiatnya, apa ciri dia? Dia kaya dengan antioksidan. Okey. So kalau Farid makan 5 tahun lagi muda. Dia boleh makan dia boleh makan ratah macam Boleh, ni? dia boleh buat ulam juga. Boleh rasa? Dia memang biasa kalau orang perempuan dalam pantang masa lepas bersalin memang kena amalkan ni. Okey. Dia sangat bagus dan Tapi dia makan gitu je, anti radang, merawat luka, anti kanser, banyak khasiat dia. Oh, okey. Senang ke kita nak cari daun lemuni ni? Betul lah. Biasanya kalau di pasar memang susah dapat. Cuma kita tanam. Oh, tanam Tapi sendiri. dia senang hidup. Cucuk dahan dia je, dia dah hidup. Okey. okey, Jadi satu baik. yang menarik, satu yang sikit beza maknanya okey. Jadi kita tengok macam mana sebenarnya nak buat nasi lemuni ni dengan kita ambil daunnya dah rendam macam ni dan kemudian apa proses-proses seterusnya. Okey, dia senang. Macam kita nak buat nasi lemak. Okey. So ni beras. Ni Beras bahan yang dia yang kita dimasuk akan macam bubur, biasa. bawang merah, bawang putih, irisan halia dan Okey. juga halba. Okey, baik. So kita just ada masukkan. halba, Ya, halba. Itu yang wangi Halba ni tu. pun sangat bagus khasiat dia. Dia boleh kurangkan gula. Kalau macam beras ni pula kita kena guna beras apa? Boleh aja beras biasa, tapi saya guna beras mati campur dengan beras apa sikit, beras biasa. Okey, so ni santan dan juga daun yang dah saya blend sekali. Maknanya kalau penonton lihat sekarang apa yang dituang ke dalam tu adalah hasil Santan dan juga daun lemuni daun yang telah kita dikisar. dah Ada kisar. campur air tak, Wan? Santan dengan santan tu ada sikit air lah. Okay, Santan, air dan juga daun lah. memang kita dah sukat lah liquid dia, garam pun saya dah sukat. Okey. Lepas tu kita just masak je. Buka api, masak je macam kita masak nasi lemak. Okey, Macam tu je. Kalau kita tengok nasi lemuni ni saya tak pernah makan satu hal dan saya pertama kali dengan nasi lemuni. Susah nak sebut. Kita biasanya jumpa dekat mana nasi lemuni ni? Dia popular dekat negeri mana? Popular sebelah utara. Kalau sebelah utara, kalau pergi Taman Tun Sadun punya food court, memang dia ada. Betul, Memang dia ada nasi jual. lemuni jarang-jarang kalau kita nak dapat jumpa dia. Okey, tapi nak cerita pasal nasi tu agak-agak dalam kadar api yang sebesar Yang mana sederhana. dan sederhana. Macam kita masak nasi. Dan berapa lama agaknya? Dalam 20 minit. Ya. 20 minit tak boleh sampai masak? kot 10 minit 15. Sebab biasa kat sekejap rumah je. akak pakai rice cooker. So ni kita boleh je sebenarnya guna ni. Okey. Maknanya kita boleh tengok lah kalau dah masak. Ya boleh dikacau ke perlu apa ke? takut lekat kan, kita nak balancekan air dia tu. So kena kacau jugalah. Sesekali jangan selalu sangatlah. Okey, baik. Kalau kita tengok dekat sini padanan nasi lemuni ni dengan Ya. sambal udang, ayam goreng dan juga ini yang dah bahan-bahan yang masak sama dengan daripada- nasi lemak. Apa lagi lauk-lauk yang sesuai untuk kita padankan? Biasanya dia memang dengan sambal. Tak kira lah sambal ayam ke, sambal ikan ke, terpulang ikut cita rasa masing-masing. Okey, kabarnya juga macam Puan Sheila ni tanam sendiri daun lemuni ataupun pokok. Yes. Kita pakai pokok lemuni lah. Pokok lemuni lah. Pokok lemuni ni Pokok di lemuni. rumah lah. Okey, dan seperti mana yang kita dapat rasa. Tengok segar-segar. Maknanya nak jaga, nak tanam pokok dan daun lemuni ni senang ke susah? Senang. Tanam tinggal je. Baja tu dapat dari mana? Tak, Puan? saya tak payah baca pun. Okey. Dia senang sangat. Maknanya kalau tu kita pokok kat rumah saya lah tu. tu pacak je lah kat depan rumah kan. Betul. Kat tepi jalan ke Ya, apa ke. Kira ada banyak juga pokok lemuni ni dekat rumah Puan. Adalah sepokok je lah. Sepokok tak ni, dapat tak banyak ni. kat situ. Daun dia rimbun. Okey, tapi dia rasa. awak ni saya serahkan tugasan hari ni pada awak. Okey, boleh. untuk- Bismillah. okey, nasi Boleh saya lemuni ni. rasa ke? Boleh, Puan? sila. Cuba awak rasa nasi kosong dulu. Nasi kosong dulu. Dato' Okey. mungkin Syirah Ini boleh dah kongsikan siap, kita mungkin dari segi baunya, teksturnya, dia macam nasi lemak. Dia macam nasi lemak betul. Ya. Tapi lain lah kan. Dia daun tu kan. Rasa daun ni kot saya rasa ada satu rasa lain. Rasa daun, rasa dia punya apa tadi letak halba. Halba, ada halba sikit. Wangi tak? Wangi. Okey. Dan kemudian dipadankan dengan sambal dan sebagainya. Ni daunnya macam ni nak rasa tak? Cuma makan. Tak, gurau je lah. Boleh, memang boleh. Okey. Baik. Dekat mana boleh penonton-penonton kalau nak order nasi lemuni ni? Oh, nampak Puan Sheila ni memang ini dia punya kepakaran ni, nasi lemuni ni. Boleh dapatkan daripada IG saya, Sheila di Dapok. Sheila di Dapok. Dekat situ ada. Saya Pastikan banyak lah. ejaannya itu betul tu. Seperti mana yang tertera dekat TV anda tu. Sheila di Dapok. Ya, DAPOQ. Yes, Okey, baik kita nak ucapkan Okey, terima kasih kepada Puan Nur Sheila bersama kita. Akhirnya cerita nasi lemuni ni terjawab lah. Daun lemuni dan rasanya bagaimana Syirah pun dah jelaskan pada kita. Okey, tadi saya dah janjikan kepada mereka sebelum berehat saya nak bagi satu teka-teki. Silakan. Sila jawab di Facebook kami. Okey, saya nak tanya kepada penonton, nasi apa yang boleh bergerak? Sila jawab sekarang di Facebook kami. Nanti kami bacakan. Okey? Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Jangan lupa untuk jawab soalan kami. Jangan ke mana-mana.
Wanita hari ini. Wanita hari ini. Nasi merupakan makanan ruci rakyat Malaysia dan hampir setiap hari kita akan menjaman nasi dengan beraneka sajian yang lain. Nasi yang dihasilkan daripada beras ini perlu dibilas sebanyak 3 kali untuk membuang kanji berlebihan daripada setiap butir beras agar nasi yang dimasak tidak lembik dan tidak mudah basi. Menurut kajian oleh Journal of Nutritional Science and Vitamology 2016, dianggarkan lebih 110,000 spesies padi ditanam di seluruh dunia. Selain itu, tahukah anda terdapat beberapa jenis warna nasi yang berbeza? Warna nasi yang telah ditanak bergantung kepada jenis beras yang telah digunakan. Contohnya, warna nasi akan kekal putih jika beras yang digunakan berwarna putih, manakala beras merah atau beras hitam akan menghasilkan warna nasi yang serupa dengan warna berasnya. Di Malaysia, terdapat beberapa jenis nasi yang telah diolah cara masaknya mengikut negeri. Antara nasi yang popular adalah nasi dagang, nasi hujan panas, nasi kandar, nasi kukus, nasi ambeng dan banyak lagi. Di samping itu, tahukah anda pada tahun 2016, nasi lemak yang menjadi salah satu simbolik makanan khas Malaysia pernah diiktiraf sebagai antara makanan yang paling sihat oleh seluruh dunia oleh majalah Time. Nasi juga kaya dengan karbohidrat yang dapat membantu membekalkan tenaga kepada seseorang untuk melakukan rutin harian. Justru itu, tidak hairanlah jika nasi merupakan antara makanan kegemaran rakyat Malaysia, malahan seantero dunia. Terima kasih kepada wartawan kami Syifa menyediakan trivia tersebut. Suara pun sedap, jelas, terang dan nyata. Kita dapat dengar laporan itu dengan cukup baik. Okey, sebenarnya kalau kita lihat nasi ini pelbagai khasiat dan kemudian ada pelbagai jenis nasi. Ada nasi beras perang, beras hitam dan sebagainya. Jadi kita makan tu mengikut kepada sukatan kita untuk memastikan kesihatan kita sentiasa terjaga. Okey, kita ada komen ni sikit. Katanya seronok tengok WHI pada hari ini. Boleh baca kan, Syirah? Mami Rahani. Hai Mami, Assalamualaikum WHI. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seronok konten tengah hari ini pelbagai jenis nasi kegemaran saya, nasi tumpang dan juga nasi kerabu. Kita ada dua-dua menu ni untuk hari ini. Nasi tumpang sekarang, nasi kerabu kejap lagi. Betul. Dan ini dia soalan jawapan kepada soalan-soalan saya tadi. Memang Silakan, banyak dan menjawab tanya kepada anda. Kalau kita tengok ini ada 4 orang yang kita sempat ambil, Maria, Wan Haizati dan juga Nur Syafiqah, Siti Nur Izana. Nasi apa boleh bergerak? Nasi Pattaya. Nasi Okey, tepat sekali. Pattaya dia boleh bergerak. Okey, kita gurau-gurau je. Tadi dia tanya tentang nasi tumpang, sekarang kita cerita pasal nasi tumpang di Syirah. Betul. Kita bersama dengan Puan Salizan Yunus. Betul namanya. Assalamualaikum Puan. Kecil boleh je orangnya ya? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okey Puan, kita nak bercerita mengenai nasi tumpang ni. Siapa tumpang siapa ni sebenarnya? Betul juga tu. Lauk menumpang bersama nasi. Lauk menumpang bersama nasi. Pelbagai jenis lauk lah menumpang dekat nasi. Okey, baik. Maknanya kalau kita lihat ianya dibungkus ataupun di apa ni kata di roll ataupun disalut dalam daun pisang ni. Okey, jadi macam mana kita nak buatkan dia? Penyediaannya. Okey, macam ni. Ini kita gunakan daun pisang, betul? Daun pisang ni kita dah layur dululah. Okey, baik. Kalau tak dia pecah Kenapa kena guna daun pisang tu? Daun pisang kan dia ada aroma dia dan kita nak mengekalkan dia punya tradisi lah. Okey. Baik. Cantik. Syirah sambil-sambil satu boleh ke? Kodkan daun pisang tu. Kodkan. Okey. Dan kemudian kalau kita tengok kita dah gulung dia dan kita kemudian kita lockkan dia. Macam mana lock dengan starting lidi starting dia daripada sini. Daripada sini kita bawa ke. Okey. Okey, baik. Kalau kita bercerita mengenai nasi tumpang ni, kalau saya dapat tengok kat dalam periuk ni, nasinya punya tekstur agak lembik. Dia Kenapa bukan tu? bubur sebab kita nak bagi dia padat dan dia tahan lama. Padat dan juga tahan lama. Okey, tapi dia mesti lembik sedikit tapi taklah sampai jadi bubur kan. Dia ya, mesti betul. Ya Allah, tak kreatif Kenapa ia perlu macam tu? Pasal kita nak mudahkan proses bungkus tu ataupun menumpangkan dia tu. Ya, betul. Okey, baik. Apa antara lauk-lauk yang diselang-selikan antara nasi dan juga lauk-lauk lain ni? Lauk yang wajib dia kena ada serunding ikan. Okey. Dengan telur dadah dan juga sambal. Sambal tak kisah kita buat sambal. Biasanya sambal udang lah orang buat.
Okey, kalau maknanya nasi tumpang ni memang cirinya yang perlu ada ialah tadilah serunding ikan, telur dadah dan juga sebarang jenis sambal lah. Tak kira sambal soto ke, ikan bilis ke, ya, apa betul. ke. Okey, dan kemudian tadi kita dah nampak dah satu layer tu kita dah masuk, kemudian kita selang-selikan dengan lauk. Serunding Okey, dulu. Syira ni dah macam teropong ni tau sebenarnya. Saya teropong sikit penonton-penonton. Saya daripada tadi tak jadi-jadi. Okey, Puan, kalau kita tengok, selalunya Kak Farin, kalau nasi kita dah campur semua dengan lauk-lauk, dia macam mudah basi. Betul tak? Betul juga. Jadi untuk buat nasi tumpang ni, macam mana kita nak pastikan dia Ketahanan tahan dia, lama? Kita kena jaga kualiti masak lah. Kita tak boleh masak awal. Kita nak guna tu pagi kita nak buat, baru kita masak. Okey, selalunya boleh tahan berapa lama kalau kita biasanya saya buat pagi, subuh tu, maghrib tu masih okey. Okey. Kalau diperhatikan betul-betul, sebenarnya satu persatu kita masukkan selang-selikan dengan lauk-lauknya. Okey. Tapi asal usul nasi tumpang ni macam mana ni? Apa ada ceritanya tak? Dulu kan susah nak pergi kebun. Jadi bekas-bekas kan tak ada. So dia orang guna daun pisang lah. Daun pisang kan ada dekat belakang rumah je, senang kan. Okey. Yalah, sekarang kalau tu pakai tapuai je. Ya. Tapi kalau kita tengok dekat yang orang jual-jual di warung-warung ataupun tepi-tepi gerai sekarang, Bekas-bekas nasi tumpang sekarang dia letak dalam bekas dalam yang warna coklat tu, bungkus warna coklat tu. Oh ni bungkusan biasa kertas. Ketan minyak tu. Betul. Okey, sekarang ni kita letak sambal udang. Sambal udang. Puan-puan cuba tunjuk kat kamera tu, dalam dia rupa dia macam mana tu. Saya nak nampak kan supaya dia tahu macam mana lapisan demi lapisan kita masukkan tu nasi tumpang. Okey. Jadi maknanya kalau nasi tumpang ni ini yang basic lah. Biasa nasi tumpang ni daripada Kelantan. So dia akan ada gulai ikan tongkol. Okey. Dengan kuzi. Kuzi tu biasanya daging ke kambing lah. Kuzi lah. Kuzi. Okey. Ini dah selesai? Dah selesai. Okey, baik. Okey, ni kita tutup. Tapi ini yang basic je. Kalau macam ni, maksudnya berapa jenis lauk je boleh kita selang-selikan? 3 lah kot normal biasa orang buat 3 je. Tapi kalau special baru ada ikan, daging. Tapi seni nak meselang-selikan dia tu lah kena macam bukan kesabaran kot. Macam ni kita buat 5. Ada kuzi kambing, ikan tongkol, sambal udang, telur dengan serunding. Okey, baik. Maknanya yang masak nasi tu nasi biasa lah kan? Ya, dia nasi tak ada biasa. campur herba ke apa tak ke ada, apa. tak ada. Kita letak daun pandan lah nak bagi dia Boleh lah. wangi. Okey, Farin. Sekarang ni giliran Farin pula tu rasa. Puan, saya nak tanya sekarang ni, kalau nasi biasa kan sedap untuk kita makan panas-panas. Macam nasi ni tak perlu dipanaskan. Boleh makan macam boleh tu je? Kalau nak makan Tambah panas sikit. pun boleh. Tapi biasa kan orang ni dia tak ni lah. Bismillah je. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sebenarnya saya rasa ada sebab kenapa dia perlu disalut dengan daun pisang ni sebenarnya. Okey. Memang kalau kita tengok dia punya aroma dia dan kemudian bila lembik macam ni dah bungkus-bungkus macam tu sedap lah nampak. Bila sedap saya makan lagi. Bila sedap, suapan kedua. Okey, kat mana nak cari apa Puan punya Okey, Instagram maupun Facebook dan sebagainya? IG sendo_besi. Okey. Dan rasanya bukan saja setakat nasi tumpang kan, nampak ada juga menu-menu lain Puan Saya ada laksa Johor. Yang itu antara yang signature lah orang kata. Laksa Johor. Lepas tu Nasi Arab ada nasi jual juga? Ada. Nasi Si Arab, si Melayu. nasi peri-peri tu. Nasi butter ayam peri-peri. Sedapnya. Okey, baik. Tapi apa yang penting hari ini kita dah cerita kepada penonton yang mungkin ada yang pernah tahu dan tidak pernah tahu. Inilah yang kita namakan sebagai nasi tumpang dan juga ciri-ciri asas dia lah sebenarnya. Tadi serunding, telur dadah dan juga sambal. Itu yang asas dia. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi okey, kita ucapkan sama. Puan Salizan. Ya. Sebelum kita ke stesen seterusnya, kita nak tengok apa agaknya nasi kegemaran orang ramai di luar sana. Jom kita tengok. Kalau macam saya bahagian selatan. So saya banyak suka nasi putih dengan sup bening. Mesti kena ada sambal belacan macam tu. Memang favourite dari kecil sebab bila kita makan nanti dia banjir kan. Banyak-banyak macam tu lah. Itu lagi best lah. Saya suka nasi nasi yang yalah kata orang saya suka nasi biryani. Sebab nasi biryani tu memang nasi dia pun dah sedap. Kalau ditambah dengan lauk sedap. Memang sedaplah nasi biryani. Suka makan nasi kandar lah. Suami, anak-anak pun memang suka makan nasi kandar. Lepas tu memang kita orang kalau pergi mana-mana kita cari nasi kandar. Kita orang bukan asal Pulau Pinang. Tapi memang sebenarnya peminat kari kot. Saya daripada kecil saya suka makan nasi ayam.
Tapi kalau nasi campur, saya suka nasi putih dengan siput sedut dengan sambal udang. Selalu makan nasi kerabu. Sebab kawan tu pernah bawa. So dulu tak makan sangat. Lepas tu bila dia try bawa kan, terus jadi macam sukalah makan. Suka nasi goreng. memang suka nasi goreng daripada kecil lah. Nasi goreng apa yang suka makan? Nasi goreng kampung. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Wanita hari ini. Itu dia cerita pasal nasi ni kebiasaannya tak sah juga kalau tak cerita pasal nasi ayam. Jadi hari ni kita ada juga nasi ayam tapi nasi ayam pot bersama dengan Sid Murcik. Hai semua. Okey, terima kasih Sid bersama dengan kita hari ini. Sama-sama. Fahrin apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat. Dah sedap tengok nasi ayam ni. Nasi ayam pot ni apa? Pot tu lah pot. Nasi ayam pot ni nasi ayam satu pot. Satu pot lah. Orang kata seperti mana kita nak buat pada hari ini. Betul. Okey, kebiasaan nasi ayam banyak jenis nasi ayam tapi apa keistimewaan dan mungkin sedapnya nasi ayam daripada nasi ayam pot ni. Nasi ayam pot ni apa yang special dia? Apa yang special dia? Kalau kita bincang tentang nasi ayam, memang masakan kegemaran ramai orang kan, terutamanya kanak-kanak. Tapi nasi ayam ni banyak persediaan dia, susah sikit. So hari ini saya buat style yang senang, nasi ayam pot, maknanya nasi ayam satu pot semua campak dalam satu pot, siap. Semua letak semua terus dalam satu pot je. Bahan-bahan yang kita akan letak adalah ayam, stok ayam, daun pandan, daun bawang, garam, halia, bawang putih, minyak bijan, last but not least, terakhir tapi paling istimewa, margarin seri pelangi. Ini bukan antara keistimewaannya pula hari ini. Ya, betul. Okey, baik. Jadi semua bahan-bahannya dah ada dan proses seterusnya nampak macam mudah, boleh diikuti oleh anda para penonton. Cara-cara penyediaan pun kita dah kongsikan. Jadi Sid akan tunjukkan pada kita. Silakan Sid. Baik, margarin seri pelangi ni kita mula-mula letak dulu ya. Bagi pengetahuan Fahrin ya. Maknanya dah panas pot tu lah baru nak start panas ni. Tak apa. Okey. So bagi pengetahuan Fahrin ya. Margarin ni pilihan nombor 1 rakyat Malaysia. Ada sebab-sebab dia. Sebab dia aroma dia sedap. Bau dia sedap. Sekejap lagi naiklah bau dia tu. Nanti sekejap lagi dia naiklah bau. Lepas tu dia kaya dengan vitamin E dan juga bebas daripada kolesterol. Okey, maknanya antara salah satu pilihan yang sihat jugalah sebenarnya. Betul. Okey, dan kita dah masukkan margarin tu di dalam tu. Terus kita nak panaskan margarin sikit. So sekarang ni nama dia nasi ayam satu pot. So kerja kita sekarang masuk semua saja. Masuk aja. So sekarang ni halia. Maknanya kita tak pakai minyak lah, kita pakai margarin. Margarin sahaja. Margarin sahaja. Okey. So bahan-bahan yang kita dah sebutkan tadi itu satu persatu kita masukkan. Betul. Dan ni bau dia dah start naik dah. Dah start dah. Margarin dengan bawang. Margarin dah start buat kerja dia lah. Aroma dia dah naik. So semua kita dah masukkan halia, bawang putih, garam, minyak bijan. Dan itu je, senang saja kerja kita. Senang saja. Sekarang kita tunggu. Saya pun boleh buat kat rumah ni. Semua orang boleh buat. Inilah kenapa saya nak tunjukkan resepi ni, supaya semua orang boleh buat. Nasi ayam sebenarnya senang buat. Nasi ayam satu pot. Okey. Kalau kita tengok dah dikacau-kacau ni, aroma dia dah naik. Saya percaya siapa yang kat sini pun dah terbau-bau dah. Abang cameraman kita pun sedap kan. Okey, Sid, abang juga nak tahu juga di mana mereka boleh dapatkan produk Seri Pelangi ni? Produk ni boleh didapati di semua pasaran-pasaran berdekatan anda. Okey. Dan ada 2 saiz, 500 gram dan juga 1 kilogram. Sekarang saya masukkan daun bawang. Style tu. Sid masuk daun bawang pun ada style tu. Hidup ni harus ada style. Okey, Sid sebagai seorang chef juga. Bila kita cerita pasal margarin ni bukan saja untuk masakan seperti nasi ayam ni juga, tapi mungkin apa lagi variasi resepi ataupun menu lain yang boleh kita gunakan dengan margarin Seri Pelangi ni? Margarin ni fleksibel sebenarnya. Bukan saja untuk bahan-bahan macam ni, tapi untuk baking pun boleh. Baking untuk kalau nak buat kaya toast, untuk sarapan, semua boleh. Macam-macam boleh margarin boleh buat. Saya pernah guna margarin ni masak brownie. Anak-anak buah saya suka sangat makan. Dan kemudian ada juga kadang-kadang kat rumah mereka tak gunakan minyak masak tapi mereka menggunakan margarin sebagai sebagai minyak lah, berfungsi sebagai minyak. Betul? Kadang nak goreng telur pun boleh. Boleh. Macam-macam boleh. Memang fleksibel margarin ni. Okey. Baik, semua bahan-bahan dah masuk. Belum lagi. Kata tadi semua diletak dalam satu pot tu. Saya nak semua satu pot je. Sekarang masukkan beras. Beras tak kisahlah. Tak kisah apa-apa beras. Okey, campur-campur. Dia kita maksud sebatikan dulu dengan semua. Sebatikan dulu, betul. Lepas tu
So kita masukkan stok ayam ni. Tak wajib kalau tak ada stok ayam tak apa. Kalau guna air pun boleh sebab nanti kita masakkan semua ni dengan ayam sekali. So ayam tu kita jadikan stok ayam masih lagi dalam rasa juga. Ya, betul. Tapi saya rasa kalau letak stok ayam ni lagi sedap dia betul, kan. Betul. Rasa lah. Kalau boleh recommended buatlah. Tapi kalau tak ada air boleh okey je. Itu saja. Sekarang kita masakkan 12 minit. Lepas siap 12 minit, tutup api, tunggu 12 minit lagi. Itu siap. Maknanya, itu saja. Maknanya menu kita ni dalam kurang 30 minit boleh siap. Boleh. Satu pot saja dan kemudian tak payah cerita banyak. Jadi ini hasil dia. Kita tengok. Hanya setengah jam dan kemudian daripada bahan-bahan ringkas. Saya kira sebenarnya ringkas lah. Kalau kita perhatikan betul-betul, saya kira yang bujang-bujang pun boleh buat juga lah. Semua orang boleh buat. Okey, Sid. Kat mana boleh kita dapatkan resepi-resepi bukan saja nasi ayam tapi menu-menu lain yang boleh kita olah melalui Majrin Seri Pelangi ni? Pada para penonton yang tak sempat tulis resepi tadi, resepi boleh didapati di media sosial Seri Pelangi. @Seri Pelangi. Di mana-mana media sosial boleh dapatkan resepi ini. Seperti mana kita telah terangkan kepada anda tadi, di situ anda boleh dapatkan pelbagai menu. Sid, terima kasih banyak. Satu yang membuka mata saya. Pasal saya buat nasi ayam ni macam susah sangat. Tapi nasi ayam satu pot ni, semua letak dalam tu, tutup 24 minit, siap. Okey, kami ada satu lagi kompilasi TikTok untuk anda dan sekejap lagi saya akan bagi lagi satu soalan teka-teki untuk anda. Kita saksikan TikTok terlebih dahulu. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Wanita hari ini. Tenang. Farin, kita masih terdengar lagi lagu raya berkumandang dekat pekarangan Seri Pentas ni. Dan anda masih bersama kami dan kami kongsikan kepada anda hari ini pelbagai menu nasi. Dan sekarang ini Fahrin. Kita akan melihat bagaimana buat nasi biryani. Tapi nasi biryani ni banyak jenis nasi biryani. Tapi kali ini pasti ada keistimewaannya, pasti ada sesuatu yang istimewa. Kita bersama dengan Cik Amiruddin Mak Yusof dan juga pembantunya untuk cerita tentang nasi biryani. Okey, baik Cik Amiruddin, boleh ceritakan tentang nasi biryani kita pada hari ini? Kabarnya ada yang perbezaan sikit ni. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Nasi biryani yang versi yang saya bawa ini adalah nasi biryani ayam asam utara. Nasi biryani ada ayam asam. Dia kena bunyi ayam. Ayam asam. Betul ke? Ini memang lain. Asal dia ni daripada, kalau bersih yang macam ni ayam asam kerisik lah kan. Daripada Taiping, Bagan Serai, parit buntak, nibun tebal. Kalau boleh. 4 daerah ni dia memang, kalau kenduri kendara tu dia adalah. Mana dapat ilham untuk buat ayam asam ni sekali makan dengan nasi biryani? Macam turun-turun ni memang sana. Saya pelajari daripada saya punya Tok Guru iaitu Haji Jamaluddin atau catering juga lah di Ulu Langat. Dan saya belajar benda ni, tapi untuk ilham untuk niaga nasi biryani ayam asam ni, saya nak nasi biryani tu jadi lebih eksklusif atau satu trademark. Nasi biryani dan ayam asam utara. Maknanya memang orang kata bila nasi biryani ni kambing, ayam biasa, tak ada tambahan ayam asam dia tu. Selalu makan dengan acar. Dengan jelata. Betul. Ini kita ambilkan ayam asam tu supaya orang utara tu kalau dia
Dia dekat ayam asam tu, insya-Allah dia datang lah. Okey, itu dia punya macam dia punya lauk dia tu lah kan. Okey, tapi untuk nasi biryani ni sendiri apa bahan-bahannya banyak dan sambil-sambil kita buat tu sebenarnya nasi biryani ni bahan dia banyak. Kalau chef sahabat saya pun kadang-kadang dia pening kan. Tapi dia maksudnya dia sama-sama belajar. Okey, baik. Saya belajar dengan dia, dia belajar dengan saya. Okey, bahan-bahannya? Bahan-bahan dia kalau ikutkan basic tomes tu biasalah ada minyak sapi, bawang 4 sekawan, halia, serai, daun kari. Yang lain tu dia punya ini sos-sos ini tu color untuk ni apa untuk nasi tu. Oh, inilah warnanya nanti. Warnanya tu. Panggil apa? Saffron. Saffron tu yang bagi warna kemerah-merahan dan juga memang sedikit yang rasa yang berbeza lah sebenarnya. Saffron ni antara memang orang kata trademark kalau kita nak buat apa ni nasi biryani kan sebenarnya. Okey, maknanya bahan-bahan ni semua akan dari semasa ke semasa akan dimasukkan ke dalam satu persatu. Ikut step by step lah. Okey. Selalunya berapa lama untuk penyediaan nasi biryani Ayam Asam Utara ni? Ya, kalau ikutkan dalam kalau daripada kita start berminyak tu, kalau masak cara macam ni lebih kurang dalam sejam 15 minit tu dah. Kira dia ada pelbagai cara lah kan. Masak macam ni pun boleh, pakai yang kukus tu pun boleh, pakai Apollo pun boleh. Kalau satu kuantiti yang banyak lah. Okey. Baik, tapi tu kira kita nak buat nasi dia tak. Okey, ayam asam ni macam mana? Mungkin ada sebarang perkongsian macam mana nak buat dia yang rasanya sesuai untuk nasi biryani. Mungkin ayam asam untuk makan nasi putih lain, mungkin untuk nasi biryani lain. Ya, Mek? Maksudnya tu resipi rahsia. Rahsia tak ada cakap. Dia sama je macam ayam asam lain. Cuma dia untuk nak bagi sedap ni cerita dia kena bahan yang mahal pasti akan sedap. Bahan yang premium. Premium. Apa yang kena mahal? Apa bahan yang diperlukan tu? Contoh kalau sos tu sos live, sos kipas udang. Okey. Yang penting yang mahal sikitlah. Yang mahal premium. Okey, untuk nasi biryani ni kan selain daripada ayam asam ni apa lauk-lauk lain yang sesuai untuk kita makan? Okey, kalau macam versi saya akan bawa ayam masak masala. Ini. Yang ni ayam masak masala. Bukan masalah bukan. Masalah. Daging masak hitam. Daging masak hitam, okey. Kambing kurma Arab. Kambing kurma Arab. Kurma Arab. Kalau kurma Arab apa beza dia? Dia kurma Melayu pun bahan dia lebih kurang sama lah. Kurma Melayu tapi kita upgradekan sikit lagi. Masukkan lagi bahan-bahan premium tu supaya dia jadi beza sikit, jadi eksklusif sikit lah. Sebut Arab tu. Okey, lain lah sikit. Kalau bahan biasa boleh, kalau orang Arab yang masak dia jadilah kurma Arab. Jadilah kurma Arab. Okey, baik. Dan kalau kita nak okey, saya nak tanya tentang permintaan juga. Ramai tak orang tahu tentang kewujudan nasi biryani ayam asam ni? Terutamanya untuk bukan orang utara mungkin dah biasa, tapi mungkin di sebelah selatan, di sebelah tengah ni ada permintaan tak? Start saya berniaga dan buat catering 6 tahun yang lepas. Kita target untuk orang utara. Tapi sebenarnya orang lain yang maksud Pantai Timur, Johor sini pun. Maksudnya permintaan meluas lah maksudnya. Meluas. Kan? Maksudnya kita target utara tapi Pantai Timur pun ada. Ada yang cari benda ni. Untuk kenduri sesuai tak kita makan dengan ayam asam ni tu? Memang menu kenduri lah. Oh, menu kenduri. Okey. Macam kita kalau nasi Johor, biryani gam Johor. Alam ni macam utara ni lah. Okey, tapi tak apalah. Saya pula sesi merasa. Okey, silakan Ahmad Farin. Yang penting ayam asam je lah. Ayam asam ni. Ya? Tu tomato dia. Tomato? Tomato. Okey, tomato kat dalam tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tak terkata. Sampai tak terkata saya. Betul. Satu yang berbeza, bila biasa ayam asam ni kita makan dengan nasi putih, tapi kali bila dengan nasi biryani memang rasanya lain. Saya pasti kalau dengan lauk-lauk lain ni semua memang sedap dan berbeza. Saya kira perlu cubalah bagi penggemar-penggemar nasi biryani. Lengkaplah orang katakan betul sekali dengan lauk-lauk dia ni. Okey, baik. Boleh kongsikan mungkin sedikit Facebook ataupun Instagram kat mana orang boleh dapatkan ayam utara sekali dengan biryani ni? Kalau nak dapatkan nasi biryani ayam asam utara Sinar Dulang ni boleh dari Facebook saya Sinar Dulang Catering atau @tokedulang. IG pun @tokedulang ataupun TikTok Tokedulang. Tokedulang senang aja ceritanya kan. Tokedulang. Tempat tu dapat dekat Paya Jaras.
Oh, di Paya Jaras. Dengan sarjana utama. Ada dua Paya tempat. Jaras dan juga sarjana utama. Baik, kalau kita tengok gambar-gambar tu, wow. Sedap mana nampak Farin? Okey, dan satu persatu bahan juga dimasukkan. Okey, baik, kita ucapkan terima kasih pada Cik Amin dan juga pembantunya, chefnya bersama kita untuk nasi berani ayak asam utara ni. Okey, jadi kita akan berehat seketika seperti mana yang saya janjikan. Ada satu lagi soalan, sila jawab sewaktu rehat ni di Facebook kami. Okey, Syirah, ni soalan dia. Okey, dalam banyak-banyak nasi. Dia ada soalan. Kita tulis ni dalam banyak nasi apa yang kita boleh ikut? Nasi apa kita boleh ikut? Sila jawab sekarang. Komen. Kita berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Luruilah jalan Payakumbuh, babelok jalan kayu jati, di mahati den indah karuso ayam den lape, hey hey ayam den lape, di mahati den indah karuso den lape, hey hey ayam den lape. Ayam dan lape. Okey, terima kasih. Kita ada komen di Facebook. Okey, daripada Indon Hussein. Okey, pelbagai menu nasi topik hari ini semua sedap-sedap, terasa lapar pula hendak makan nasi kerabu. Nasi kerabu ada pilihan lauk daging bakar, ikan goreng, celup tepung, ayam goreng di samping solok lada, keropok, sambal budu dan ulam kubis. Sedap. Okey, Syirah, tiba masanya kita beri jawapan. Reveal the answer. Dan ada ramai juga di Facebook kami yang memberi jawapan yang betul. Okey, soalan kami tadi, dalam nasi apa banyak-banyak yang kita boleh ikut? Betul. Dan okey, jawapannya daripada Amirul Alif, Zaini Yusof, Akif Mubi dan juga Saidah Sai. Katanya nasi tumpang. Tepat sekali. Kita boleh tumpang nasi tu pergi mana pun. Yeah, betul. Okey. Dan menjawab kepada Puan Indon tu, kita bawakan kepada anda semua nasi kerabu. Kalau bahasa Inggeris nasi kerabu apa? Two Wednesday Ride. Gurau. Bersama dengan Puan Zainab Ismail. Assalamualaikum Puan, sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi sihat. Okey. Terima kasih kerana jemput. Sama-sama. Okey, kita nak cerita pasal nasi kerabu. Tadi penonton kita pun dah berkongsi katanya sedap. Okey, tentang asalnya nasi kerabu ni dan apa ciri-ciri nasi kerabu ni. Kalau orang tahu makan je kan, tapi sebenarnya ciri-ciri asas dan utama untuk nasi kerabu ni. Silakan Puan. Okey, nasi kerabu ni dia banyak bahan tau. Okey. Sambal ikan. Sambal ikan ni kita ada kelapa goreng sangai. Okey. Lepas tu ada halia, bawang, lada hitam, gula, garam. Dan ini pula budu. Budu ni dimasak. Oh, budu dimasak Ya, kita masak ataupun kita panggil budu tumis. Budu tumis. Wow, okey, berbeza. Budu tumis ni dia ada inilah bahan-bahan kalau dia. mungkin pun nak tunjukkan pada kita macam mana nak buat budu Sambil-sambil tumis. Boleh juga. Boleh, Silakan. tapi hari ini sebab masa pendek saya hanya nak tunjukkan cara nak buat sambal ikan. Sebab Sambal, dalam boleh, tak ada boleh. masalah. Menu nasi kerabu kalau sambal ikannya kuranglah nasi. Kuranglah nasinya. Yes. Yang ni yang penting lah. Lepas tu sambal belacan dan juga tumis. Dan ini yang tadi ni Dan kita ini adalah antara pilihan dia lah. Ya. Silakan Puan. Okey, saya tunjukkan cara untuk buat sambal ikan. Sambal ikan ini bawang merah halia dengan serai. Lepas tu sedikit lada hitam, garam dan juga macam tu je tarik-tarik. Dah tahu buat TV. Pro dia lain. Lepas tu isi ikan. Ikan ni ikan sardin lah. Ikan sardin. Ikan sardin yang dah direbus. Dan di inilah. Okey, Kalau baik. guna ikan lain tak boleh Puan? Susah kot. Kalau ikan lain selain daripada ikan sardin, ikan kembung lah. Ikan kembung. Yang sedap lah. Okey, lepas tu kita gaul bagi ni dulu. Bagi hancur, lepas tu baru kita bubuh kelapa goreng. Kelapa goreng. Tapi cantik kelapa goreng. Ada sebab kelapa petua goreng tak ni, goreng dia cantik macam tu? Petua dia bila kita dah
parut kan, kita jemur dulu. Untuk berapa lama tu jemur? Dalam 1 hari. Okey. Lama juga. Okey. Kita jemur dalam 1 hari sebab kita nak bagi dia kering. Bila kering, kita goreng, dia cepat. Dia cepat masak dan juga dia cepat garing lah. Walaupun warna dia kita nampak macam masih merah lagi kan. Betul. Masih apa? Pudar kan. Masih pudar, tapi betul. sebenarnya dia dah rangup. Kita nak rangup tu. Okey, sambil-sambil Puan tengah buat sambal ikan ni, kalau kita tengok dekat depan ni ada bunga telang, betul? Ya. Ini bunga yang menyebabkan nasi ini berwarna biru. Ya, pandai Syira. Betul. Maksudnya bunga ni kita rebus terlebih dahulu. Bunga ni sebenarnya ni air dia. Ni kita rendam 1 malam kan. Nanti dia keluarlah air ni warna ni. Okey, dan kemudian air ni lah yang kita buat kepada inilah warna dia. nak masak nasi dah tu. Tapi ada juga orang yang pakai pewarna kan. Kalau tak silap saya ada beza ke dari segi rasa? Rasa tak ada beza. Cumanya warna lah. Warna ni kan dia nampak tapi cantik. keaslian tu keaslian dia di bunga tu kan. Dia kena guna juga bunga telang tu. Okey. Tapi kita campur jugalah dengan serai dan juga daun limau purut untuk masak dalam nasi tadi. Okey. Kita dah basuh beras. Lepas tu kita pakai pewarna dia. Masukkan itulah daun limau purut dengan serai. Masak macam biasa. Jadi Puan, yang tu macam mana? Yang itu dah siap dah ini dia punya. Dah siap. Senang je. Senang so je. dia memang kering macam tu je lah. Yes, kering. Tapi saya biasa kalau makan nasi gabu ini, saya memang gaul terus je dengan baru sebati. Betul. Rasa dia lengkap. Okey Puan, sambil-sambil tu juga saya ramai pasti yang tertarik dekat orang kata dulang dia kan. Dulang. Okey, apa-apa lauk-lauk yang sesuai dipadan dengan nasi kerabu ni? Biasa orang boleh pilih-pilih. Kalau nasi kerabu original sebenarnya tak ada lauk. Dia macam tu je, gaul gitu je. Yes, sebab dia orang guna bawa bekal untuk pergi bersawah, untuk berkebun kan. Kalau orang dulu-dulu lah. Tapi sekarang ni dia dah ada macam-macam lauk. So ini yang tadi Puan tadi tu cakap tu. Yes, ada daging bakar, ada ayam goreng berempah, ada ikan solok, ada telur masin dan juga solok. Solok lada. Dalam solok lada banyak pilihan sebenarnya. Boleh juga ikan pecik, ayam pecik kan, daging kambing bakar. Kepelbagaian jenis lauk tu dah boleh lah. Masing-masing lah. Tapi saya tertarik dengan solok lada ni. Dalam solok lada ni apa inti dia? Inti dia kelapa putih dengan isi ikan. Lepas tu letakkan lada hitam dengan bawang merah. Itu je. Okey. You tumbuk. Lepas tu bubur ni bila nak masukkan dalam ni kan, nak sumbat dia tu kan. Masukkan telur lah, nak bagi lekat. Kalau lepas tu dari segi macam kuah-kuah dan sambal-sambal macam mana pula? Okey, yang ni budu. Okey, budu ni, tadi budu tumis tu. Budu ni kena tumis. Betul. Budu ni kalau you ambil je daripada botol macam ni, lepas tu you tonggeng dalam nasi, memang tak sedap. Sebab dia awak akan rasa budu terlalu masin sangatlah. Terlalu budu lah. Yes. So, untuk masak dia, sukatan dia macam ni satu budu, satu botol budu. Yes. Satu botol budu ni bersamaan dengan 3 botol air. Satu botol budu bersamaan dengan 3 botol air. Maknanya you kena tambah lagi air dalam ni 3 botol. Okey. Lepas tu masukkan je lah asam keping, bawang merah, bawang putih, daun limau purut, halia, serai dan juga cili. Lepas tu you masukkan gula merah lah, nak bagi manis sikit kan. Okey, gula merah. Lepas tu tumiskan ni lah. Yes. Berapa lama tu? Masaklah dalam setengah jam macam tu. Okey. Lepas tu sambal bacang biasa je lah kan. Ni kuah. Yang kuah pula kita pakai santan. Pakai santan. Lepas tu ni lah. Yang ni awak boleh apa tu? Ya. Campurkan je lah. Blender. Blendkan. Okey. Lepas tu masak je. Syira dah pegang sudu tu dah. Tapi saya nak rasa ini. Yang ini sambal ikan. Sambal ikan. Sambal ikan. Kita dengan ingat sambal tu, ingat warna dia merah lah apa kan. Kan selalunya sambal macam warna merah, rupanya macam ni. Okey, Syira, bismillah. Pelan-pelan Syira, tunjuk kat kamera tu, sedap tak sedap? Kau lah sedap kan? Tak sedap. Tapi kalau nama sambal, dia mesti ada rasa pedas-pedas. Ada rasa pedas-pedas tak? Dia tak ada rasa pedas. Okey. Dia rasa apa? Rasa ikan, rasa macam masin-masin sikit kot. Betul? Masin-masin sikit. Ada rasa sayang? Rasa sayang ada sikit, kasih pun ada, kasihan pun ada. Pasal dia buat dengan kasih sayang. Okey.
Baik, Puan Zainab. Di mana kalau mereka nak menghubungi Puan Zainab? Mungkin untuk membuat tempahan dan sebagainya. Bagaimana? Instagramnya dan juga Facebooknya. Okey, kalau siapa yang berminat nak tempah nasi kerabu, boleh datang ke UTC Keramat Mall ataupun ke dataran LRT Ampang. Saya memang ada kat situ dari pagi sampai malam. Kalau Facebooknya tu? Kalau Facebook, Siti Sarah Ismail ataupun 5 Nicks Cafe. Wow, okey. Baik. Terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan kepada Puan Zainab Ismail. Baiklah, kita nak berehat. Tapi saya ada satu soalan sebelum kita berehat. Dengarkan baik-baik, ini soalan daripada saya pasal saya pasti tadi ramai dapat jawab. Yang ini mesti susah nak jawab. Okey. Silakan. Asal usul nasi lemak. Kita akan bagi jawapannya sebentar lagi. Waktu berehat ni sila jawab dan nantikan jawapannya sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Terima kasih, Puan. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terus mengucapkan terima kasih kepada penonton bersama kita sepanjang 1 jam ini. Okey, tadi sebelum kita berehat, saya dah bagi satu soalan. Apa ada asal usul senama kan? Nama nasi lemak atau mana dapat asal usul nama nasi lemak? Ada jawapan-jawapannya. Terima kasih. Tapi sebelum tu Syira, sebelum kita menutup siaran kita pada hari ini dan memberikan jawapannya, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tetamu-tetamu kita, Puan Zainab dan nasi kerabunya dan juga sambal ikan yang sedap tadi. Betul, dan juga Encik Amiruddin Mat Yusof dengan nasi biryani ayam asam telur. Lama sikit kamera tu Jamaluddin. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Sedap. Okey. Bersama dengan Syed Mursyid untuk nasi ayam pot bersama dengan majurinya Seri Pelangi. Okey. Dan juga kita bersama dengan nasi tumpang tadi, nasi yang kita boleh ikut tu nasi tumpang dan juga nasi lemuni yang akhirnya kita dah tahu dah jawapannya mana dapat lemuni tu, maknanya daun lemuni. Daun lemuni, betul. Okey. Baik, tadi kita dah melihat sebenarnya kita ramai nak tahu apakah jawapan kepada soalan saya tadi. Okey, ada juga yang betul, ada yang tidak. Tapi ramai yang bagi nama tempat, nama apa dan sebagainya. Tapi ini ada satu. Okey, saya nak baca ni dululah. Zia Liana dengan sejarah nasi lemak. Nasi lemak tercipta bila seorang gadis ingin membuat pembaharuan dalam masak nasi yang biasa dengan masukkan santan kelapa. Bila maknya tanya nasi apa? Betul lah jawapan. Kita baru nak aksikan benda ni. Jadi kami itu air ada nak kata okey, tak apa. Syira kalau katalah Syira jadi mak, Syira tanya abang, kat dapur tengah buat apa? Okey, bayangkan saya punya situasi sebagai ibu lah. Farin tengah masak apa tu? Masak nasi lemak. Itulah asal-usul nama nasi lemak. Okey, jangan ambil serius kerana itu sebagai daripada gurauan kami sepanjang siaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang terus menjadikan wanita hari ini sebagai pilihan anda, terutamanya hari Selasa, dan harap hari ini saja bukan memberi idea kepada anda tentang menu-menu nasi, dan sekiranya mereka juga Syira, kalau mungkin ada sebarang menu, variasi resepi mereka nak kami ketengahkan di wanita ini, kongsikan bersama kami di Facebook dan juga Instagram kami, dan jangan lupa kami juga ada TikTok WHI TV3. Betul tu. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi untuk beri komen dan juga kepada penonton-penonton, dan esok wanita hari ini akan kembali dengan tajuk kita, salahkah terlalu berdikari? Salah ke sebenarnya? Wanita yang terlalu berdikari ke macam mana? Mungkin dalam pelbagai aspek lah, individu, wanita dan sebagainya. Kalau saya akan perdebatkan esok, sebenarnya wanita ni kalau berdikari pun jangan tunjuk berdikari sangat. Betul, risau orang ambil kesempatan. Tapi kalau tak berdikari pun tak boleh juga. Kalau waktu-waktu kecemasan kita kena berdikari. Okey. Jadi kami pun dah tak sabar nak makan segala nasi yang ada pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih anda bersama dengan kami sepanjang hari ini. Kita jumpa lagi esok jam 12 tengah hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Bye. Nasi lemak.